balik ke tanah Melayu bila bila wujudnya Barisan Nasional tu tadi ni. Jadi Cina-Cina ni telah memberi sokongan lah, apatah lagi kebanyakan orang-orang yang berada dalam MCA ni adalah orang-orang yang datang daripada CCC, Dewan Perniagaan Cina lah. Jadi saya dah sebut kot semalam ke bila dia sebut, Dewan Perniagaan Cina ni lah yang menentukan nasib orang Cina sebenarnya. Baca buku History of MCA yang tulis oleh Hem Pek Kun tu, dia ada sebut tentang Dewan Perniagaan Cina ni yang menentukan apa sistem politik yang kita nak buat. Dia kalau hampa baca buku tu, hampa boleh nampak Dewan Perniagaan Cina ni dia satu hidden hand lah. Dan dia pegang MCA dan dia pegang PKM. Dia biar dua-dua ni, hampa nak bising-bising. Tetapi dia akan tengok siapa yang lebih kuat. Jadi kalau hampa baca dalam buku History of MCA ni, CCC ni dia lebih berpihak kepada MCA sebab keuntungan daripada segi perniagaan. Sebab mereka ni pick up duit lah, mereka tak pick up benda lain. Nak politik ke apa tu pergi mampu. Kalau politik hang ni kuat, kami sokong atas dasar parti politik hang ni akan menjamin kekayaan untuk perniagaan kami lah, tycoon-tycoon ni tadilah. Jadi akhirnya CCC ni memberi sokongan kepada MCA. Jadi bila tahun 90-an, bila masuk tahun 2000 kalau ikut jangkaan tahun 90-an, masa PRU yang ke berapa 90-an tu, tapi dia telajak biasalah ramalan kan. Jadi bila apa tengok bila pertama kali MCA dia kalah, dia hilang beberapa kerusi majoriti, Cina-Cina yang MCA dia dah mula gelabah. Dan mereka keluar beberapa statement lah. Dan mereka sebutlah tentang apa benda yang orang Cina tak puas. Kalau hampa tengok macam Chua Soelek yang kalah tu, lepas tu menteri yang pakai spek tu, tak ingat dah Cina-Cina menteri depa ni. Sampailah yang saya teringat tu, Cina yang menteri kesihatan tu pernah menangis lah. Dia kata dia tak sangka lah MCA dah kalah dah, parti yang punya kuat selama 60 tahun ni boleh kalah kan. Dan mereka mula duk heran pasal apa MNO boleh duk tahan kan. Mereka duk pelik pasal apa MNO boleh duk tahan, pasal MSC dengan MCA dah kalah. Jadi ramalan tu dah ada, kemudiannya berubah. Sebenarnya dalam ramalan tu menyebut, dia kata satu hari nanti perubahan ni akan berlaku disebabkan golongan-golongan Cina yang berada lapis-lapis bawah ni melihat kepada mereka ini tidak diberi jaminan kekayaan. Mereka tidak diberi satu jaminan pekerjaan. Mereka kena bersaing. Walaupun Cina-Cina ni mengamalkan prinsip-prinsip kebebasan demokrasi, tetapi sebenarnya dari segi perniagaan mereka adalah kapitalisme dan kapitalis dan mengamalkan sedikit komunisme lah. Jadi bagi mereka kata lah hampa nak komunis, kami komunis terus. Komunis ni maksudnya bukanlah mereka nak sama rata, tetapi dia menindas lah. Maknanya kalau hampa tengok sistem komunis pun bukan bagus mana pun kan. Yang kaya mereka yang kaya terus kan, yang bawah-bawah ni miskin apa tu ke kan. Yang betul-betul pure macam Korea Utara tu macam tu lah. Okey, jadi perubahan-perubahan ni yang menyebabkan mereka beralih arah menyokong komunis lah. Sebenarnya Cina ni dia ada satu prinsip yang mudah, sangat mudah kan. Dia tak kira hang siapa, asal hang boleh bagi dia kaya dah. Dia ni mampu lah. Mereka boleh jual diri, mereka boleh jual segala-galanya, mereka boleh jual bangsa mereka Cina ni. Tetapi bila berhadapan dengan masyarakat luar, mereka akan tunjuk sifat baik mereka lah. Mereka kata mereka bisa tu padu apa semua. Kalau apa boleh cari buku Tan Kaki, cerita pasal Tan Kaki. Tan Kaki ni seorang yang biasa je, orang biasa, yang sebelum perang ni orang biasa yang tak ada apa. Tetapi ketika Perang Dunia Kedua, Tan Kaki ni dia telah berpakat dengan Jepun. Dia bagi tahu maklumat, dia jadi presik pada Jepun, dia cerita macam ni kat Jepun, siapa Cina kaya ni. Jadi Jepun ni pergi bunuh lah Cina-Cina yang kaya ni. Jadi Tan Kaki ni ambil alih perniagaan pokok tu tadi ni, dan bila dia mati, dia ada ladang getah beribu ekor hasil daripada dia bekerja sama dengan Jepun ni tadi ni. Bila Jepun belah, dia kaya lah. Dia kata saya tak tahu apa. Dan benda tu juga jadi dalam PKM, bila mana selalu disebut tentang nama Laitek ataupun Loitek, seorang ejen dalam PKM sendirilah.
yang telah memecahkan beberapa rahsia PKM yang menyebabkan PKM dan MPDA kalah pada tahun 45 sampai tahun 48 sampai tahun 49 45 sampai 49. Jadi macam itulah. Sebenarnya pengkhianatan tu bukan setakat berlaku dalam masyarakat Melayu, tapi masyarakat Cina lagi teruk lah. Cuma mereka tak tunjuk dan tak ada orang Melayu yang tulis. Tak ada orang kita yang hendak merungkai benda-benda ni lah. Jadi berbalik kepada isu tentang keselamatan negara tadi ni, tentang apa yang diperbuat di belah-belah Laut Cina Selatan tu, tak tahulah, saya bagi saya lah, dalam sejarah Cina ni dia tak pernah perang dengan luar negara. Kalau dia claim dekat Laut Cina Sepatli tu apa semua tu, dia boleh claim lah. Dan masalah dia, kita ni, sebab kita ni negara kecil-kecil, tapi kalau ada satu kuasa macam British, apa bayang tengok British masa main tahun 1824 tu, dia main dengan 3 biji kapal je. Tapi dia boleh mengalahkan satu benua Cina. Simple je. Dalam sejarah Cina tak pernah keluar menyerang negara-negara lain. Dia tak pernah. Korea yang dekat tu pun dia tak nak serang. Jepun yang dekat tu pun dia tak nak serang. Dia tak pernah balas pun. Masa Perang Dunia Kedua, Jepun yang main serang dia. Bukan dia serang Jepun. Jepun serang dia. Jadi kadang-kadang mainan politik ni, kadang-kadang bahasa tulisan-tulisan berada dalam media masa ni kadang-kadang menakutkan kita sangat. Memanglah kita kena ambil tahu kan isu-isu politik dunia ni apa semua kan. Tapi bagi saya, dia terlalu hendak menakut-nakutkan kita lah. Sebenarnya kalau Amerika pergi gempak dia lari Cina ni. Sebab mana fikir Cina ni, dia selai daripada prinsip dia main dengan duit. Dia tak nak mati. Hampa tanya je Cina ni, hampa nak mati? Dia tak mau mati. Hampa kerat dia hidup pun dia tak mati. Dia pun fikir nak berniaga. Dia pun fikir nak buat duit je. Hampa pergi tanya je Cina mana pun. Tanya dia, hampa nak pergi perang je, kita pergi perang, nak pergi tak? Kalau mereka nak pergi perang dah lama, mereka masuk askar. Itu sebenarnya Cina. Jadi, tapi kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berhati-hati lah dengan apa kemungkinan pun mungkin dasar-dasar tu berubah. Kita tak tahu. Tapi kalau hampa tengok masa Deng Xiaoping naik pada tahun 1970 selepas kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping buat apa? Pertama sekali dia buka Cina kepada dunia lah. Dan dia melihat kepada kemiskinan tu bukan satu cara untuk menaikkan martabat Cina, tetapi kekayaan dengan sumber pendapatan lah yang boleh mengangkat Cina sebagai satu kuasa baru dalam dunia ni. Dan benda-benda ni lah yang dibuat selama hampir 40 tahun dan akhirnya meletus kepada revolusi ekonomi yang buatkan Cina ni jadi satu negara yang kaya dari segi ekonomi. Sebenarnya kisah ekonomi Cina kaya ni dah berlaku, bukan berlaku hari ni. Kita je yang kurang membaca ni, kita rasa takut. Cina kaya, Cina power. Tak. Jalan Sutra, boleh saya dengar kan Jalan Sutra? Jalan Sutra ni punca dia kat mana? Punca dia di Cina. Jadi kalau dah ada Jalan Sutra di Cina tu, maknanya mereka dah kaya. Cuma perubahan politik yang berlaku menyebabkan mereka jatuh. Itu saja. Maknanya Cina ni dah jadi satu kuasa teknologi yang sangat maju. Bukan takatlah, mereka tu tamadun. Mereka adalah sebuah tamadun. Jadi bila mereka tu tamadun, jadi mereka ada satu sistem ekonomi, sistem politik, sistem ketenteraan yang besar. Nak contoh saya ketenteraan, nak contoh saya kapal-kapal besar. Masa dinasti Ming, dia hantar Laksamana Cheng Ho 35 biji kapal main lalu Selat Melaka. Semua orang takut. Tapi dia tak serang pun. Kalau apa baca buku Prof Yuan Kuan Yauzi, Laksamana Cheng Ho, orang Indonesia tu, letak obor. Dia kata bila Laksamana Cheng Ho mai ke Melaka, dia tak serang orang Melaka. Dia mai cari Cina-Cina yang duduk di sebelah Palembang. Siapa Cina-Cina Palembang ni? Cina-Cina Palembang ni adalah Cina-Cina yang memberontak kepada kerajaan Ming pada masa tu. Jadi dia mai ke sini, dia hendak memburu pemberontak-pemberontak di sini. Itu saja. Dan bila dia kata mana dulu-dulu, kalau membaca dalam catatan dia lah, dia kata dulu-dulu dalam catatan Cina menyebut tentang satu kerajaan yang pernah wujud di Selat Melaka ni. Itulah kata Sili Foshi lah, San Foshi lah.
Tapi bila dia main masa apa ni, Laksamana Cheng Ho mai ke Melaka, dia kata mana pergi kerajaan tu. Rupanya kerajaan tu dah diambil oleh orang Cina. Maknanya dah tumbang lah. Jadi kawasan Palembang tu telah dikuasai oleh landun-landun Cina dan dijadikan sarang oleh Cina-Cina ni lah. Jadi dia mai tu tujuan dia untuk hapuskan Cina-Cina ni lah, sebab Cina-Cina ni telah mengganggu jalan perdagangan tu tadi. Sebab tu bila Parameswara nak naik jadi Sultan Melaka, dia sokong. Pasal itu akan menjamin kestabilan politik perniagaan, kestabilan perniagaan dia di Selat Melaka. Sebab ada satu kerajaan yang akan mengawal dan memberitahu dia. Maknanya bila dah ada kerajaan situ, dia akan kontrol lah Selat Melaka. Mudahnya macam tu lah. Sebab tu Cina ni Cheng Ho, lepas dia setuju dengan dia tabal, kalau dia tabal maknanya dia mengeluarkan decree, satu watikah melantik Cheng Ho Parameswara ni, dia belah balik. Tu je. Sejarah dia tunjuk Cina ni dia tak nak perang dengan siapa-siapa, dan dia memang tak mau perang. Kalau dia bagi dia perang tu satu kerugian, tak apa dia nak perang dengan orang. Buat apa dia nak perang dengan orang? Buat apa dia cari pasal? Kalau macam sekarang, kalau dia cari pasal dengan siapa-siapa, kalau kata satu dunia boykot, apa ingat dia boleh hidup lah? Dia tak boleh hidup. Satu dunia boykot, embargo dia boleh hidup lah. Dia bukan ada minyak. Sebab tu dia pulun je macam. Ni teori-teori orang-orang ekonomi boleh lah kot cerita. Saya cerita ni daripada pandangan sejarah. Orang ekonomi mungkin nampak lebih luas kan daripada sudut ekonomi. Tapi yang saya nampak, kalau negara-negara luar semua boykot dia, apa dia boleh buat? Dia tak boleh buat apa pun. Tapi sebab kita ni, sebab negara-negara yang ada tak mau boykot dia, jadi dia besar kepala. Tu je lah. Macam Cina lah. Kita cerita benda simple lah. Kalau hampa tak pergi dari Cina, Cina boleh hidup lah? Tak boleh. 18 juta orang Melayu tak masuk satu pun kedai Cina. Hampa ingat Cina boleh hidup lah? Mana boleh hidup? Sebab tu mereka buat macam-macam. Mereka ambil hati kita, mereka buat baik dengan kita, mereka puji kita. Ni buat duit. Sama juga negara Cina. Dia main tunjuk kuasa militer dia dekat 10 Spatli apa semua. Sebab tak ada siapa pergi gempak dia. Cuma ada Amerika pergi gempak dia. Pergi hantar kapal apa semua. Ingat apa ni? Mereka tak ni Memang ingat Cina-Cina tu nak mati je. Mampu tak mau. Jadi cuma yang menjadi bahaya dia ialah, kalau kita tengok dalam cerita dalam sejarah komunis di Tanah Melayu, Cina-Cina ni dia mengakulah masa tahun 49 tu, bila Cina menang di Cina, Parti Komunis Cina telah menang di Cina. Cina-Cina PKM ni tadi ni, Parti Komunis Melayu yang dipimpin oleh Jinping pada masa tu, telah menunjukkan seronok lah, dan mereka telah mendesak Henry Geni supaya menubuhkan satu kedutaan komunis di Tanah Melayu. Tapi Henry Geni tak mahu. Itu saya kata benda ni dia jadi, pasal masa tu British ada 2 konsulat. Jadi dia berlaku pertemuan macam tu lah. Jadi British kata tak setuju, dan nak apa tak boleh. Pasal di Cina, Parti Komunis Cina menyokong Parti Komunis Melayu. Jadi kalau dia bunuh, dia takut berlaku serangan Parti Komunis Cina dengan keadaan ada British di Hong Kong. Tu mereka takut. Dia cara dia pambat. Dan kalau hampa tengok, yang bunuh, kebanyakan yang bunuh komunis-komunis ni bukan tentara British. Dia guna kita orang Melayu. Dia bagi alasan dekat negara Cina. Yang bunuh adalah kerajaan tempatan. Kami hanya supply senjata, seperti mana komunis Cina supply senjata api kepada orang komunis di Tanah Melayu. Dia jadi macam kita duk tengok perang Rusia tu lah kan. Kami tak buat apa. Rusia kata kami tak buat apa, tapi mereka duk jual senjata. Geng-geng Taliban kata Amerika tak buat apa, kami cuma bagi senjata. Dia game-game macam tu lah politik ni sebenarnya. Okay, dah faham? Benda ni simple je. Cuma kena banyak baca, kena banyak tengok lah. Jadi balik pada Cina Nanyang ni, dia ada 2 isu lah. Satu, kita susah nak kenal pasti lah, sebab saya ada baca komen dekat grup tadi tu. Dia kata satu Cina ni dia komen, dia kata admin kena report dekat PDRM untuk kena pasti orang Malaysia yang menyokong komunis ni lah. Jadi satu Cina pula komen kat bawah tu,
Dia kata hang sebagai Cina, dia Cina juga. Dia kata hang sebagai Cina, hang kena pergi report lah. Sebab nanti kalau benda ni berlaku, kalau benda ni tersebar, maknanya grup tu tersebar. Jadi dia kata Malay will brush. Dia kata akan sapu kita ni. Naknya Cina Malaysia ni takut. Mereka takut dengan kita. Bukan saya ni nak encourage hampa untuk jadi berani. Tak tentu lah. Tapi sebenarnya mereka tak berani dengan kita. Mereka tahu orang Melayu ni gila babi. Mereka tak berani dengan kita. Mereka pun tahu mereka sikit. Mereka tak berani dengan kita. Hampa jangan risau. Mereka buat demam kemas. Mau kita pergi turun semua, pergi sapu, mampu mereka. Mereka nak lari mana? Jadi yang masalah saya pun komen lah kat bawah tu. Saya kata mudah je. Saya kata dalam perang, dalam perang kita tak tahu ideologi. Kita tak tahu you sokong Melayu atau tak. Kita tahu warna kulit saja. Masa perang, masa hang bergaduh dengan dia, takkan nak tanya hang Cina MCA. Takkan nak tanya tu. Hang tak tanya memang macam kita ni orang Melayu Kita ada 4 parti. Masa bergaduh tu kita nak tanya, hang orang PAS. Ni hang baru PA pupak kita bergaduh. Padahal kita nak gaduh dengan Cina. Mana ada bang, kita tak akan tanya lagu tu. Ni kita duk pakai kepiah ni, kita dah tengok hang pakai kepiah, orang Islam, kita gaduh. Kita akan gaduh dengan depa. Mengarut ya. Ideologi politik ni memburung. Pasal kesudahan yang ni agama Islam dengan bangsa. Dua tu je kita pegang. Dalam perang konvensional, kita tengok ni uniform. Hang pakai baju sana, kira musuh. Hang mampu pi lah kat hang. Hang pun baik dengan macam mana pun. Benda ni simple. Tak gaduh fikir jujur masalah rabut macam mana kita nak baik tak. Lah ni kalau depa yang baik-baik, kita tolong lah. Cuma depa lah kena tunjuk depa tu baik dengan kita. Tapi depa pun dalam masyarakat depa pun tak berani nak keluar. Benda ni yang ditulis oleh Wang Gangwu dalam beberapa buku dia lah, antaranya berkenaan dengan topik Baba Nyonya kan. Dia kata masalah dekat Malaysia, Wang Gangwu ni pernah jadi profesor dekat Naib Chancellor di Universiti Melaya tahun 1965 tak salah saya. Dia ada satu kajian lah, dia banyak buat kajian lah, dia banyak fokus kepada orang Cina lah. Dia ada sebut tentang Baba Nyonya. Yang menarik minat saya tentang penulisan dia ni, dia sebut masalah Cina Baba Nyonya ni, dia ni mengamalkan budaya orang Melayu. Dia macam half Melayu lah. Tapi dia terperangkap dengan diri dia tu sebagai Cina. Dia macam kita duk tengok Cina mualaf. Cina ni, hang ni Cina ni kan. Katalah Ustaz Abid Liu, contoh apa yang pegang gitu lah. Katalah Ustaz Abid Liu tu dia cakap Cina, ceramah Cina macam TV2 kan, ada ceramah agama India, Cina duk cakap Cina, cuncang India, cakap India kan. Tamil lah, cakap Tamil lah. Katalah Abid Liu tu tak cakap Melayu. Nampak gagak orang Melayu boleh pergi kan dia? Tak boleh pergi. Benda ni yang berlaku dekat Baba Nyonya. Depa nak pergi mana? Depa nak pergi Melayu tak boleh, orang Melayu tak terima sebab depa Cina. Depa nak pergi kat Cina, orang Cina kata hang tak ada budaya Cina. Hang ada sikit-sikit saja, hang ni lebih pada Melayu. Jadi depa jadi satu kumpulan yang tak tahu nak pergi ke mana. Dan kebanyakannya Cina-Cina Baba Nyonya ni yang akhirnya membentuk MCA tu lah. Macam Tan Jan Lok tu dia Baba Nyonya. Dan mereka ni lah kumpulan-kumpulan yang menyokong perjuangan-perjuangan kebangsaan yang akhirnya mereka kata kita tak payah balik Cina lah, kita jadi orang Malaysia. Dan kita perjuangkan Malaysia lah. Cuma situasi mereka yang sayang kepada negara ni bukan tak ada, saya ada lah tengok baca kan. Saya ni skeptik sikit dengan pokok Cina ni. Saya tak mahu cakap lah kan, saya memang tak apa berkenan kan. Tapi macam tu lah, kita nak kenal mereka tu lagu mana. Kita nak kenal pasti mereka ni macam mana. Kita tak tahu sebab rambut sama hitam hati lain-lain. Kita tak boleh nak beza mereka ni yang mana satu. Tapi secara keseluruhannya, kalau abang baca betul yang selalu follow, abang tengok mereka, movement mereka. Saya tengok Facebook ni bukan saya tengok saja, saya suka mengkaji perihal kemanusiaan sebab Facebook ni adalah salah satu medium mengkaji manusia kan. Dulu kita nak kena pergi jumpa orang, kita kena duduk dalam masyarakat. Macam orang putih kan, dia mai duduk dalam kampung, dia buat tulisan, dia kaji. Orang Melayu panggil ni macam Francis Tottenham kan. Dia masuk kampung belah Perak, dia tulislah perihal orang Melayu. Dia kata orang Melayu suka mengamuk, orang Melayu suka buat pelari perempuan, orang Melayu ni suka bersukaria, dia suka mandi sungai, hidupnya senang. Tu semua cerita dalam perihal orang Melayu yang
pada ketika itu Francis Turham duduk di Perak dan tengok keadaan orang Melayu. Tapi tu dululah tahun 1800. Sekarang ni Facebook tu dah tunjuk, algoritma dalam Facebook tu dah menunjukkan macam mana pemikiran, tindakan sesebuah kaum. Kalau kita tengok Facebook ni, hampa tengok Cina dengan Melayu dia tak boleh jumpa. Cina dia buat cara dia, India buat cara India. Melayu buat cara Melayu. Tak payah tengok je, hampa tengok dalam Malaysia kini. Ada topik-topik Cina, hampa tengok komen Cina semua. Ada topik-topik Melayu semua. Kalau bertembung Cina Melayu mesti bergaduh. Jadi sebenarnya dekat Facebook pun sendiri dah menunjukkan bahawa kita ni tak boleh bersatu padu. Sebab kita ada perbezaan daripada segi latar budaya, latar belakang kita apa semua lah. Dan terutama sekali dalam politik lah. Sebenarnya bukanlah saya nak pro kepada Cina ke apa tak, tapi kalau kita tengok Cina ni dia pegang satu benda ya. Benda ni dah ditulis tahun 60-an lagi. Bila dia Cina ni, dia akan sokong yang mana yang kuat. Simple. Dia bukan sokong parti ya. Hampa kena pegang betul ya. Dia bukan sokong parti. Kita orang Melayu ya sokong parti. Cina tak. Cina dia akan sokong yang mana yang kuat, yang mana bagi kelebihan untuk dia. Ini Cina. Jadi dulu MCA dilihat sebagai satu parti yang kuat, yang boleh memberi kesenangan kepada mereka lah. Tapi bila mereka tengok MCA dah tak mampu membawa suara-suara mereka, bila mana MCA minta kat BN tak bagi apa semua, lain-lain mereka keluar lah. Mereka tak mau lah. Tu yang pernah Najib kata tahun 2008, apa lagi Cina mau. Kan Najib pernah sang gitu kan, apa lagi Cina mau kan, masa mereka kalah kan. Okey, jadi Cina ni dia akan sokong mana-mana parti yang memberi kelebihan kepada bangsa dia lah. So dalam masa sekarang ni kita tengok DAP lah. Sama juga dengan masa zaman PKM PKM bergaduh dengan MCA tu. Jadi Cina ni dia sokong lah MCA. Pasal MCA boleh bagi tanah, boleh bagi kewarganegaraan, boleh bagi IC, boleh bagi hak untuk berniaga. Jadi siapa yang bagi manfaat lebih, dia sokong lah. Macam kita ni, dulu-dululah tahun 60-an, 60 tahun dulu ni, kita berpegang kepada satu parti lah. Kita pegang pada UMNO lah, sebab UMNO ni yang berpegang kemerdekaan, nilai-nilai sentimental. Kita duk pegang nilai-nilai sentimental. Kita tak melihat kepada apa nasib kita pada masa depan. Kita ni duk cerita, duk terperangkap dalam sejarah. Ni saya duk kaji sejarah, saya bukan tengok sejarah saja, saya tengok masa depan. Kita kena macam tu. Colonel Shesley dan Tan Cheng Lock yang mana banyak main peranan? Dua-dua. Shesley tu dia punya funder. Okey. Mana dah tadi? Kita ni duk tersangkut dalam situasi nostalgia. Tu yang menyebabkan kita ni kena kencing sampai sudah. Dan kita tak bersedia untuk perubahan. Cina ni dia sedia untuk perubahan. Dia kata perubahan ni perlu untuk mematangkan kaum mereka. Biar mereka salah pilih. Tetapi benda tu akan menjadi pengajaran kepada mereka lah. Dan tak mustahil satu hari nanti di masa-masa ke depan, dalam masa 10-15 tahun lagi, mungkin gerakan akan jadi satu parti baru lah. Parti yang akan memimpin orang Cina. Dan tidak lagi MCA ataupun DAP. Kalau kita tengok MCA yang dah nyawa-nyawa ikan ni, selat-selat hari bulan, MCA bungkus lah. Kemungkinan besar lah. Dan DAP ni sekarang tengah kuat lah. Tapi bila DAP kena kencing dengan pakatan dalam PA sendiri pun, bila mereka tuntut sekolah Cina apa semua, bila semua-semua tu tak dilayan, jadi DAP sendiri dalam masa 10-15 tahun sendiri akan jadi satu suara yang takkan dipandang lah. Jadi pilihan mereka ketiga adalah gerakan lah. Jadi jangan takut lah dengan retorik ataupun cerita-cerita yang berada di luar tu tentang keadaan keselamatan negara. Jangan terlampau takut lah. Itu saja. Kena tahu juga, kena ambil tahu, tapi jangan terlalu takut. Jangan merasa gusar dengan keadaan-keadaan yang berlaku. Kita duduk je Indonesia, dia tak beli pa pun. Dia tak takut pa, dia buat hal dia. Pemain kami buh. Nah, kita main lebih sembang ni. Duk main sembang ni, sembang bagi sudah. Lepas tu pok orang luku kepala. Macam ni orang duk tunjai kepala ni. Weh,
bodoh hang ni. Tak hang tak boleh kata tu kat aku. Tunjuk lagi weh hang dengan buat tu kat aku. Ni style orang Malaysia. Politik Malaysia. Duk tunjuk kena tunjuk 10 kali pun hang jangan duk kata tu kat aku. Tak boleh orang kata tu. Nak tunggu bagi marah naik punya lama. Hang tengok Indonesia. Hang tunjuk dia sekali dia balas terus. Sebab tu orang tak berani dah. Tapi nak buat macam mana kan. Itu sistem yang kita pakai lah. Jadi kita kena redha dengan apa yang ada. Okay. Okay, apa cara untuk naikkan Melayu semula? Semalam saya dah sebut Semalam Hamzah ada tengok. Okay, nak penaik Melayu saya rasa cara yang terbaik lah untuk menaikkan Melayu ni bukan lagi dengan cara politik lah. Kalau kita tengok politik ni, kita dah terlalu korup. Sistem kita ni dah teruk sangat. Sistem politik kita tu. Bila kita bongkarkan satu-satu kesalahan yang dibuat oleh pemimpin kita lah, tak kira lah hamai kot mana parti mana pun, semuanya ada kepentingan masing-masing lah. Ada yang bawa nama agama, ada yang bawa nama bangsa. Jadi politik ni bukan satu medium yang baik lah untuk kita memperjuangkan nasib kita lah. Apa yang penting pada saya sekarang ialah dengan cara kita ni fokus kepada pendidikan dan kita fokus kepada ekonomi. Sebab hampa tengok Cina yang main mula-mula ke tanah Melayu kalau dalam isu pendidikan ni, kalau kita tengok daripada segi sekolah jenis kebangsaan, SJKC. Okey, penubuhan SJKC ni sebenarnya berasal daripada masalah-masalah pendidikan orang Cina. Masa tu British dia tak mau satu pendidikan daripada Cina sendiri tu direct main ke tanah Melayu. Sebab dia nak mendoktrinkan orang Cina di tanah Melayu supaya menyokong British pada ketika itu. Sekolah-sekolah persendirian ni dah ditubuhkan sejak tahun 1890 lagi. Paling awal direkod, seingat saya 1897 di belah Taiping, di belah Teluk Intan. Sekolah Cina yang pertama lah. Kemudiannya merebak ada ke Melaka, ada ke Pulau Pinang dan sebagainya lah. Okey, kemudiannya bila sekolah ni dijadikan tempat ideologi menyebarkan ideologi komunis, jadi British dia mulalah menghalang penubuhan sekolah-sekolah persendirian, dan dia kata kena sekolah anak-anak Cina ni kena masuk ke sekolah-sekolah British. Jadi pok-pok Cina ni kata, bukan kami tak mau masuk sekolah British, tapi kami ada kemampuan sendiri untuk majukan sekolah. Naknya Cina ni, masa dia main kalau hampa baca pendidikan Cina yang miskin kerja lombong ni, mereka sanggup buat keluar untuk bagi pendidikan, bayar duit yuran PABG dan sebagainya lah untuk anak-anak mereka berjaya. Sebab mereka kata, mungkin kami sekarang susah, tapi anak-anak kami takkan jadi susah macam kami. Anak-anak kami dan generasi kami akan jadi orang yang lebih berjaya daripada kami lah. Dan sebabkan tu, kalau hampa tengok Cina hari ni, mereka banyak yang bijak pandai. Dan mereka tak lupa siapa diri mereka. Kita tak. Kita pandai sikit lupa diri. Kita macam tanggang. Hampa ada dengar sejarah Cina pasal sejarah tanggang? Ada sebut ada peribahasa Cina. Mereka tak ada. Sebab mereka mengenang. Sebab mereka pegang pada amalan nenek moyang. Mereka kan kalau tengok cerita hantu Cina kan ada nama tok nenek mereka kan. Jadi amalan tu yang mereka bawa menyebabkan mereka tak lupa asal-usul mereka. Kaya macam mana pun mereka tak lupa. Tu Cina. Kita duduk tengok mereka, apa Cina ni buat cantak rumah orang tua-tua lah. Hampa tengok dekat negara Cina mereka duduk tabuh orang tua mereka kan. Tu semua Cina-Cina belah fikir. Tapi Cina-Cina selatan ni mereka tak ada budaya macam tu. Mereka tak amal gitu tu. Mereka pegang kepada kekecewaan nenek moyang. Mereka menghormati nenek moyang mereka lah. Okay, jadi balik pada pendidikan tu. Sebab tu ada penubuhan SJKC lah. Bila mereka desak Tunku Abdul Rahman sampai terpaksa keluar Penyataan Rahman Penyataan Razak tahun 1956 dan kemudiannya Penyataan Rahman Talib 1961 yang menyokong, yang memberi sokongan kepada pendidikan sekolah Cina. Sebab masa tu Tan Cheng Lock ni dia punya alasan mudah ya. Daripada tahun 48 sampai dia mati. Sampai dia mati tahun 66. Sampai dia mati lah 66, 67 dia mati. Dia pakai alasan kalau hampa orang Melayu ataupun kerajaan pada masa tu tak menyokong ataupun tidak memberi apa yang Cina-Cina nak, Cina-Cina ni semua akan sokong komunis. Simple je alasan ni. 23 tahun dia hidup, dia pakai alasan tu lah. Dia jumpa British, dia kata kalau British tak bagi tanah kat orang Cina,
Orang Cina akan sokong kuat ni. Orang putih pun bagi. Dia jumpa Tengku Abdul Rahman, tunggu kalau you tak bagi sekolah Cina, Cina semua akan sokong komunis. Dan Tengku Abdul Rahman pun bagi. Senang je alasan dia. Baru dia. Macam lah. Macam lah. Hampa tengok lah bila mereka tuntut, bila DAP tuntut pendidikan UEC kan. Dalam manifesto BN pun ada, dalam manifesto PH pun ada. Tapi pasal PH yang jadi kerajaan, PH lah yang kena tunaikan benda tu. Tapi apa PH buat, PH tak tunai pun. Sebenarnya bila benda tu tak ditunaikan, dia tak pastilah sejauh mana ditunai ke tak. Tapi setahu saya tak tunai lah. Bila tak ditunaikan, Cina-Cina DAP ni kata, tu yang mereka bu lingkit siang tu. Dan kalau hampa tanya mereka, hampa nak sokong MCA, mereka tak mahu. Geng muda tak mahu sokong MCA. Sebab bagi mereka MCA ni dah habis tepung. Itulah keadaan yang berlaku lah. Lepas tu, itu dari segi pendidikan lah. Pendidikan ni kita kena tengok balik, kita kena kaji balik, kita kena lihat secara meluas lah. Lepas tu dengan ni buat duit kupang untuk pendidikan, jangan duk berkira. Bayar je, sedekah. Sedekah bagi, tak apa, niat sedekah. Jangan duk berkira. Cina pergi hantar anak-anak mereka tu pergi tuition beratus-ratus, beribu pun dah. Kita baru nak cerita pasal yuran PABG RM100 pun ingat. Lepas tu kita tanya, buat orang Melayu tak lipi yang dalam pendidikan? Bukan tak ada orang Melayu yang pandai-pandai, ada. Tapi tak ramai. Kita kena bagi ramai lah. Maksud saya dari segi pendidikan tu akan menjana macam-macam perkara lah. Daripada apa duk sibuk tentang pendidikan untuk semua, untuk Rohingya, untuk apa berjadah semua ni, baik-baik apa sibuk pasal pendidikan orang Melayu sendiri. Dimulakan dengan mudahkan bayaran yuran PABG dan sebagainya lah. Benda yang baik yang Cina-Cina ni duk buat, kita kena tengok lah. Kan? Sebab Cina dia buat kutipan untuk pendidikan ni bukan sikit-sikit. Mereka sekali buat dinner juta. Mereka boleh bagi juta-juta untuk pendidikan. Kita nak bagi RM10 pun, ya Allah, bisin yo. Okey, yang kedua daripada segi ekonomi lah. Kita macam mana kita nak memulihkan keadaan kita ni daripada segi ekonomi lah. Semalam pun saya ada cerita dengan panjang lebar lah apa patut kita buat semua lah. Jadi tak ada benda lain lah kot yang patut kita pulihkan keadaan kita dengan dua caparan, pendidikan dan ekonomi. Dan kita kena mempersiapkan anak-anak kita dengan teknologi dan inovasi. Itulah yang kita boleh buat. Sejarah macam saya tak ada teknologi apa saya boleh produce. Tapi saya menggalakkan lah supaya anak-anak saya ambil dalam bidang sains dan teknologi untuk cari. Bukan saya tak mahu mereka tu apa ni tak mengaji sejarah. Saya pun nak ada orang juga kan. Tapi sejarah adalah satu pemikiran yang tak boleh menjana sangat pendapatan. Bukan tak boleh. Tapi dia kena bervariasi. Dia kena ada, contohnya macam sejarah ni kita nak buat dalam animation. Jadi saya nak suruh anak saya belajar animation sambil-sambil dia minat sejarah. Dia pun boleh cerita lah macam tu lah. Okay. Melayu nak naik dalam ekonomi ambil masa yang lama. Melayu kena mula buat plan pendidikan. Betul untuk ajak budaya membeli di kalangan masyarakat. BMF kurang berjaya pasal program pendidikan betul. Ramai lagi Melayu beli dengan Cina. Kita kena ajak anak Melayu start dari kecil beli dengan Melayu. Dia penasaran betul. Betul lah. Kita tak benci, bukan kata kita tak suka dengan Cina. Tetapi disebabkan sebahagian mereka tu lah yang menyebabkan kita ni dah bermasalah dengan dia. Jadi bila ada sebilangan yang dia buat panggil, kita jadi nak meluat semua. Okey, jadi cerita tentang pendidikan ni, pendidikan ada tadi siapa sebut deep upah tu. Dia sebut tentang kita kena membudayakan sikap membeli di kalangan masyarakat ni. Kalau kita tengok, ambil contoh macam saya pergi Thailand ni, saya bukan cerita dari sudut ekonomi tak. Saya cerita dari sudut macam mana sistem pendidikan mereka ni membentuk masyarakat. Di Thailand ni, kalau kita pergi, saya pergi di Thailand 2 kali. Saya pergi Bangkok, saya pergi satu tempat nama Fort semua, saya pergi dengan Fred Rizal. Saya teringat lagi, saya masa kami nak tangkap gambar lah dekat Fort Sumen tu. Tiba-tiba orang tu kata, no, dia pakai uniform semua. Mula-mula kami ingat polis. Aku kata polis dah ni, mampu lah kita. Rupa-rupanya Pak Gat lah.
Dan masyarakat dia pula, tempat tu tak boleh tengok gambar. Tapi masyarakat dia tu, penduduk-penduduk, bila dia tengok kita orang lah, bila kita ambil gambar, dia tengok kita semacam kan, macam tak puas hati kan. Jadi pendidikan di Thailand tu sendiri dia telah membentuk satu masyarakat. Okey, pukul 6 petang hampa semua kena berdiri dengar pasang lagu kebangsaan Thailand. Pukul 7 pagi dengan pukul 6 petang hampa kena berdiri. Tak kira lah buat apa pun kena berdiri dengar lagu kebangsaan apa lah. Ni sistem pendidikan lah. Lepas tu kalau kita tengok kita lah, dengan azan pun duduk sembang kan. Macam mana kita nak didik masyarakat untuk beli kan. Agama kita pun berselerak je. Jadi satu mekanisme lah kita kena kaji tengok juga lah. Daripada segi macam mana kita nak ajak masyarakat kita supaya membeli produk-produk tempatan ni. Tapi benda tu susah lah. Sebab bukan susah macam mana, dia kena ada political will. Dia kena ada political will lah. Masalah dia ahli-ahli politik kita ni pun kebanyakannya main daripada orang bisnes, orang yang berniaga, orang yang baik dengan Cina. Kita rakyat yang biasa ni ya, yang miskin hina ni, yang tak berapa baik dengan Cina, tapi kat atas tu mereka semua baik-baik dengan Cina. Jadi macam mana kita nak ubah sikap tu tadi kan. Macam mana kita nak bentuk satu masyarakat. Kita nak buat satu perkara, kita tak boleh buat terang-terang. Dulu ada BTN, saya masuk BTN apa semua, saya boleh tahulah apa perancangan kerajaan Malaysia. Tapi bila dah benda tu bocor, habis jadi tak tahu apa tu. Jadi sebenarnya benda ni pun sudahnya, walaupun kita tak boleh menyokong, kita kena bersatu daripada sudut ekonomi dan pendidikan, tapi sebenarnya tujuan dia kita nak melahirkan orang Melayu yang faham periknya tanpa berpolitik juga menyebabkan kita ketinggalan dalam semua bidang lain. Kita nak ajak pendidikan boleh, tapi menteri kita pun kena tekan dengan Cina. Boleh sembang lah teori-teori begini, tapi sudahnya nak buat macam mana, kena buat lah. Nak kena buat, kena bunuh diri, itu je lah. Nampak ni bunuh diri tak apa. Cerita dia macam kat Jerman tu kan, bila dah semua Yahudi pegang, naik si Hitler tu, dia balas semua, habis cerita. Barulah sistem di Jerman tu berubah. Kalau tak buat tu, pakai duk sembang teori macam ni lah sampai ke sudah. Okay. Jadi panjang ni, sejam tengah habis dah tahu. Okay, jadi kepada kawan-kawan semua, terima kasih kerana menonton dan mengajukan soalan. Dan apa yang kita buat pada masa sekarang, kita teruskan. Dan jangan berhenti menyokong semua produk-produk orang Melayu. Tak kira lah dia pakai saban ke apa ke, tak kira lah apa-apa ideologi politik dia, kita pegang lah bahawa sudahnya dia akan banyak lekat. Dan kemungkinan kita ni, kita mati, dia mati, tapi salah seorang daripada kita tu akan usung keranda kita ataupun korek lubang kubur kita. Bukan bangsa lain, tapi bangsa kita sendiri juga. Walaupun ideologi kita tu berbeza daripada segi politik, sudahnya kita pegang dua perkara, agama Islam dan bangsa Melayu. Dan tak ada benda lain dah kita pegang atas muka bumi ni selagi kita hidup. Ideologi boleh berbeza, pandangan boleh berbeza, tetapi ada masanya kita kena berdamai demi kemaslahatan umat lah. Okey, teruskan menyokong kawan-kawan kita yang berniaga. Tak beli pun tak apa, macam saya kata semalam, tak beli pun tak apa, tolong share lah apa benda yang mereka buat tu, ataupun tolong promote lah. Dia kena rajin-rajin promote benda-benda macam ni kan. Bila ramai-ramai promote, kurang lah sikit. Kita nak bayar Facebook ad tu, dekat Facebook ad pun bukan yang murah, nak kena modal juga. Kita orang kata berniaga tak ada duit, kita buat cara tak ada duit, pakat-pakat tolong. Tak ada siapa boleh tolong kita kecuali diri kita sendiri, dan tak ada siapa boleh tolong bangsa kita kecuali bangsa kita sendiri. Memetik kata Hamka, apabila dia menulis dalam buku Sejarah Umat Islam tu, dia kata sejarah Indonesia, sejarah Islam di Indonesia ini, adakah hendak menunggu orang asing menulis tentang Islam itu sendiri? Jadi apakah tindakan kita sebagai orang Islam hendak mengangkat martabat dan maruah agama Islam di Indonesia? Macam itulah lebih kurang maksud dia.
Jadi macam tu jugalah dengan kita. Kalau kita tak mengubah nasib bangsa kita, tak ada siapa boleh buat. Ramailah siapa pun. Tapi kalau kita tak mau buat, apa pun tak jadi. Sembang pasal kiamat pun tak habis. Kan? Jadi benda ni kita kena gerak daripada kita lah. Bermula daripada kita. Okay. So, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.